Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bersama lagi kita pada modul Pro Marketing video keempat. Okey. Modul keempat, video keempat, cabaran keempat, new knowledge yang keempat insya-Allah. Okey. Dan saya percaya bila masuk je video ni anda dah mahir tentang 3K, anda dah lakukan 20 kontak dan anda telah membuat tindakan dalam WhatsApp status dan saya percaya lepas anda buat ni, barulah kita boleh pergi ke step seterusnya, iaitu step schedule post sale di FB. Okey? Jadi secara general, topik yang kita akan bincangkan ni memang sangat-sangat berkaitan dan memang betul tentang FB. Yang mana kita akan ajar anda basic macam mana kita nak berniaga di FB dan apa requirement di FB, apa yang perlu kita lakukan, apa tindakan yang betul, apa kelebihan dan sebagainya yang berkaitan dengan FB. So kenapa kita cakap FB ni penting? Sebab FB merupakan salah satu platform yang memang orang tahu platform untuk kita berniaga. Dan impact dia memang sangat besar. Kalau kita buat betul-betul, kalau kita tahu betul-betul dan kalau kita buat tindakan yang betul. Okey, insya-Allah. So saya terus pergi ke topik yang memang ditunggu-tunggu iaitu FB, schedule post sale di FB, modul marketing keempat insya-Allah. Tapi sebelum saya pergi lebih lanjut, anda jangan lupa untuk tuliskan learning point. Setiap kali video memang saya dan Tuan Imran akan ingatkan anda. Okey, jangan lupa tuliskan learning point. Supaya apa? Supaya ilmu ni yang kita belajar sentiasa melekat di kepala kita. Dan lagi satu, insya-Allah ilmu yang kita belajar ni diberkati insya-Allah. Sebab apa? Hormat guru tu penting dalam ilmu. Okey, walaupun anda tak hormat, walaupun saya tak tahu, kemungkinan ada di antara anda yang mungkin menganggap kami ni biasa-biasa mungkin, ataupun menganggap faktor usia mungkin sebagai suatu penghalang untuk anda hormat dan sebagainya. Saya tak nafikan benda itu ada sebelum ni. Tapi cukuplah saya cakap bahawa hormat kepada ilmu. Ilmu yang datang bukan daripada manusia sebenarnya, tapi ilmu yang datang, ilmu yang manfaat, ilmu yang terbaik ni semua datang daripada Allah. Cukuplah anda hormat dengan ilmu, tuliskan dengan kuat. Jangan lupa, insya-Allah. Okey, so saya terus masuk pada topik pertama. Apa yang kita akan belajar pada malam ini iaitu tentang FB. Tapi kita pergi lagi detail, FB apa? FB page. Okey, FB page ni dia banyak kelebihan tuan buat. Banyak sangat kelebihan tim FB page ni. Sebab tu every business, kalau awak nampak, kalau you all nampak, kebanyakan semua bisnes, hampir daripada semua bisnes ada FB page. Sebab apa? Memang saya akan terangkanlah kelebihan slide lepas ni. Dan mungkin kelebihan tu akan membuatkan anda tidak sabar untuk buat FB page. Sebab apa? Sebab ramai orang berjaya buat. Jadi kita yang bilis ni, yang masih kecil lagi dalam bisnes ni, mesti buat juga. Sebab macam mana kita nak berjaya dengan cepat, follow langkah orang berjaya. Okey? So, saya pergi ke topik yang pertama, iaitu create your FB page. Tapi sebelum kita nak create FB page, saya percaya semua dekat sini yang melihat video ni dah ada FB personal anda sendiri. Okey? Jika anda tiada FB personal, jangan bermimpi nak buat FB page. Create dulu FB personal, baru you boleh create FB page. Okey, so create FB page ni. Saya tak akan bagi tahu secara detail, secara lebih mendalam. Sebab apa? Anda boleh refer kat YouTube lah, lebih mudah sebab YouTube dia ada more on detail, lagi detail. Bukan saya tak nak terangkan lebih detail dengan Tuan Imran dalam bab ni, cara create FB page. Tapi bagi kami adalah ni benda yang simple yang kita boleh belajar kat Google ada, YouTube ada, malahan ramai lagi orang-orang yang hebat daripada kami yang boleh mengajar benda ni. Tapi alasan kami tak nak mengajar benda ni bukan tak nak mengajar, kami akan mengajar. Tapi tak ajar dalam topik ni. Sebab apa? Ia memakan masa lah. Nak tunjuk satu-satu teknikal dan sebagainya. Jadi saya dengan Tuan Imran lebih prefer anda semua boleh lihat dan refer di YouTube, Google. Banyak cara create FB page. Memang mudah lah. Semudah ABC. Tapi saya akan beritahu benda yang paling simple lah. Benda yang paling simple apa yang anda perlu tekan secara sekilas langsung. So first kali kalau anda buat di mobile phone, okay, anda buat di phone, macam mana? First kali dekat anda punya personal FB tu, tekan bahagian menu. Jadi bila anda tekan bahagian menu, anda akan nampak satu button page. So anda tekan button page tu, lepas dia tekan atas sekali, tak silap saya dia ada button create. Okay, so anda tekan create tu, so anda jawablah soalan, anda fill in apa yang penting. Contohnya nama, kategori bisnes anda,
Lepas tu macam mana bio, macam mana nak describe bisnes anda dan sebagainya. Lepas tu anda boleh letak address, kalau tak letak pun tak apa, boleh letak nombor, boleh letak gambar dan sebagainya. So itu secara sekilas langsung. Jadi saya tahu anda semua lebih hebat dalam bahagian IT ni. Mustahil anda tak tahu macam mana nak create FB page. So saya bagi tahu sekilas langsungnya, anda boleh refer kat tempat lain. So slide kedua, apa yang saya ingin tekankan, ini yang paling penting, anda kena tulis kerana ini merupakan kelebihan FB page yang perlu anda tahu. Okey? Sebab apa? Bila kita tahu kelebihan, dia lebih menarik kita punya semangat, dia lebih menarik kita punya aura untuk buat tu lebih laju. So that's why kita kena tahu kelebihan. Apa antara kelebihannya? Kelebihan pertama pun saya dah rasa FB page ni merupakan satu benda yang memang super. Apa kelebihan pertama? Dia boleh schedulekan post anda. Subhanallah. Tengok, dah ada kemudahan. Kita nak buat bisnes ni dah ada kemudahan. Ramai di antara anak tim, ramai di antara tim-tim saya, ramai di antara orang bisnes yang bila dia nak melakukan sesuatu post, dia selalu bagi alasan masa. Dan saya tak boleh deny benda tu, memang betul. Tapi orang nak berjaya, dia tidak jadikan alasan sebagai tembok penghalang. Sebaliknya dia hentak sampai jadi jutawan. Okey? So, ada orang kata malas, tak ada masa, susah nak post dan sebagainya. Jadi saya cakap awal-awal, itu semua alasan yang memang tidak boleh dipakai. Sebab apa? Dalam FB page, anda ada, diorang dah create satu sistem ataupun satu kelebihan yang mana anda boleh schedule post anda. Boleh schedule. Maksudnya, anda siap-siapkan anda punya bahan marketing yang telah HQ siapkan sendiri dah. Anda ambil, copy, paste, anda schedulekan post anda nak post pukul berapa esok. Hari apa anda nak post, pukul berapa dan sebagainya. So dah tak ada alasan tiada masa nak post, tak ada alasan tak ada alasan tiada masa, tak ada alasan malas dan sebagainya. Sebab kelebihan sistem schedule post ni boleh menendang alasan-alasan anda pergi jauh-jauh. Okay? So kelebihan pertama, dia ada schedule post, okay? Yang boleh menjimatkan tenaga anda, boleh menjimatkan masa-masa anda dan boleh menjimatkan segalanya. Itu kelebihan pertama. Superb ke tak superb? Memang superb FB page ni. Okay? Kelebihan kedua adalah dia boleh tarik perhatian prospek. Kenapa dia boleh tarik perhatian prospek? Cuba anda bayangkan ataupun anda sendiri yang menjadi seorang prospek. Anda nak pergi kepada suatu kedai online. Okay? Kedai yang berniaga online lah. Contohnya FB lah. Bayangkan orang tu ada FB page. Adakah anda rasa dia ni peniaga profesional ataupun biasa-biasa macam peniaga lain? Semestinya dalam mindset anda, dalam mindset prospek, bila anda ada FB page, dia ni merupakan seorang peniaga yang profesional. Sebab dia tahu kenapa dia buat FB page. Sebab dia tahu FB page ada kelebihan. Dan dia tahu FB page banyak lagi dan dia tahu FB page merupakan salah satu benda yang menampakkan kita ni sebagai professional businessman. Kalau kita ada FB page, tak kira lah anda agent, stokis kan. Memang kena buat FB page. Okay? Yang ketiga, dia boleh buat ads. Dia boleh buat ads. Kalau anda tak ada page, kita tak boleh buat ads. Ads ni penting. Sampai satu tahap, anda memerlukan ads ni. Okay? Anda perlukan iklan berbayar. Untuk meramaikan lagi anda punya audience. Untuk meramaikan lagi anda punya awareness. Untuk meramaikan lagi prospek-prospek yang datang pada anda. That's why pada satu tahap kita kena buat ads dalam bisnes. Yang keempat, macam saya cakap pada poin kedua tadi, dia menampakkan kita ni lebih profesional dalam bisnes. Dia menunjukkan kita ni seorang yang profesional. Bukan biasa-biasa punya bisnes. Maksudnya, bila kita ada FB page, kita boleh timbulkan trust orang. Okay? Orang tiba-tiba bila dia tengok slide, ada FB page, Sifu Kudak Pekan. Ada FB page, Sifu Kudak Mersing, Sifu Kudak Besut dan sebagainya. Maka dia akan nampak, wow, ni profesional ni, aku boleh trust. Itu kita main mindset lah. Tapi saya takkan cerita panjang. Itu antara kelebihan. Poin kelima adalah dia menampakkan kita ni nak membuat suatu bisnes secara long term. Okay? Bukan biasa-biasa. Kenapa long term business? Sebab kita dah ada satu mindset, masa awal-awal kita nak buat bisnes, memang kita nak sustain bisnes kita sampai habis. Sebab itu FB page merupakan salah satu langkah untuk menaikkan atau long termkan bisnes anda. Menampakkan anda punya bisnes ni merupakan bisnes yang boleh sustain dan sebagainya.
Dan yang terakhir adalah dia merupakan FB page adalah tiada limit untuk followers. Okay, dia boleh mencapai 500,000, sejuta pun boleh dalam FB page ni. Lagi ramai audience ataupun lagi ramai fans dalam page anda, lagi kuat atau lagi sustain anda punya business. That's why bila dalam page juga kita mengumpulkan fans-fans kita. Okay, untuk apa kita kumpulkan fans-fans kita? Untuk lebih mudah. Jika kita ada offer, kan, jika kita ada announcement atau sebagainya, kita terus post di FB. So orang-orang yang like, orang-orang yang follow page Facebook kita ni automatic akan aware terhadap benda tu. So dia jimat masa, dia jimat tenaga dan sebagainya. So banyak lagi kelebihan, tapi saya akan bagi 6. Dan saya rasa 6 kelebihan ni memang sangat wow. Okay, so saya terus ke topik seterusnya, iaitu ingat balik tip yang saya cakap. Kelebihan pertama adalah boleh schedule post anda. Dan saya akan terangkan dengan lebih detail macam mana nak schedule post anda. So apa yang saya terang pada bahagian ini adalah merupakan orang-orang yang pakai PC lah. Sebab PC atau laptop dia lebih mudah untuk anda buat post, dia lebih mudah untuk anda pergi ke setting dan sebagainya. That's why saya lebih prefer PC dan laptop. Tapi kalau anda guna phone, ada cara juga. Tapi pada sekarang ni, saya lebih prefer PC dan laptop. Okay. So tengok pada gambar yang pertama ni. Cara kita nak schedule posting di FB page kita, first kali, kita pergi ke button menu dan anda boleh nampak ada button page kat situ. Button page, anda tekan button page, yang ni dia akan masuk ke page anda lah. Okay, maksudnya dari FB personal, anda cari page, tekan button page tu, dia akan masuk ke page anda sendiri. Jadi bila anda dah masuk dalam page anda, contohnya sibuk budak pekan ataupun sebagainya, bisnes yang anda jalankan sekarang, anda pergi dekat create post. Pergi dekat create post, anda tekan button create post tu, nanti dia akan keluar satu petak. Okay, tapi tak ada dalam ni. Tapi anda dapat lihatlah, dia akan keluar satu kotak yang mana kat situ boleh letak gambar dan copywriting yang kita nak. Tapi jangan letak gambar apa lagi. Anda pergi dekat bahagian bawah sekali, anda boleh nampak ada satu button kecil info. Kat situ dia ada tulis publishing tools. Anda tekan publishing tools. Lepas anda tekan publishing tools, dia akan keluar sebiji macam ni. Anda akan nampak dia sebiji macam ni. Dia ada placement kat mana kita nak letak, kat mana kita nak post kita punya posting tu, posting marketing tu, kat mana kita nak post. Dia ada preview, okay. Dia ada tunjuk betul tak ni akaun anda dan sebagainya. So anda akan nampak sebiji macam ni. Okay. Anda boleh letak dulu gambar, anda boleh letak dulu copywriting, dan anda tengok di bahagian ni. Preview ni, betul tak? Maksudnya, betul tak copywriting anda? Mantap ke tak? Headline anda cantik ke tak? Gambar anda cukup HD tak? Cukup clear tak? Cukup genuine tak? Dan sebagainya. Supaya anda nampak sini betul, placement pun dekat Facebook dan sebagainya, sini complete. Anda nampak button publish kat bawah ni, anda tekan button yang hujung sekali, anak panah kecil yang menunjukkan kat bawah. Untuk apa kita buat situ? Bila kita tekan kat situ, so inilah functionnya. Bila kita tekan button kecil tu, dia akan keluar satu orang kata petak ni untuk men-setkan hari apa yang kita nak post dan time apa yang kita nak post. Oh subhanallah, sangat senang, sangat super. Okay? Anda tekan button kecil tu keluar macam ni. So ni anda set lah date. Kata anda nak post esok. Okay, post esok. Contohnya 27 hari bulan 8 esok. Okay, time pukul berapa anda nak post? Pukul 8. Lepas tu dah set tarikh yang betul, masa yang betul, tekan save. Lepas anda tekan save, last kali dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar anda punya preview macam sama tadi. Cuma ni dekat sini dia ada tekan schedule post. Okay. Once anda dah tekan schedule post, maksudnya post anda dah di create lah untuk di post automatic pada hari esok. Okay. Once anda dah tekan schedule post, dia dah automatically akan post direct pada hari esok dan masa yang anda telah tetapkan. Tapi ingat betul-betul pada step yang keempat ni, masa dan tarikh yang tepat. Masa dan tarikh yang tepat yang you all nak post. So once dah tekan schedule post, dah complete. Tapi boleh tak kita nak edit post? Boleh, tak ada masalah. Cuma saya akan tunjukkan lepas ini, insyaAllah, topik lepas-lepas ni. Okay, seterusnya kita pergi ke Tuan Imran. Tuan Mashkurah. Okey, terima kasih kepada Tuan Iskandar yang telah membahaskan tentang cara nak buat FB page, kelebihan FB page dan macam mana nak buat schedule. So dengan cara itu anda jelas. So kalau anda dah tengok video modul yang ketiga,
yang kita kena buat apa? Kena buat jadual. So macam sama juga kita nak buat apa dekat FB ni untuk buat schedule supaya apa? Anda boleh tahu tindakan anda nak buat apa dan mudah. So anda boleh nak buat perkara-perkara yang lain yang lagi penting, insya-Allah. So jelas kat situ. Okay? So tak ada alasan bila anda kata tak ada masa nak post. So buang, dah tak ada alasan tu. Bila dah tahu macam mana nak buat schedule, dah tahu nak post apa dan sebagainya. Memang hilang dah, tak ada alasan. Kalau kata tak sempat lah nak post, memang tak ada alasan tu. So okay, so saya akan masuk kepada topik saya iaitu banyakkan post. So saya nak anda semua take note dan juga keluarkan learning point. Sebab apa? Sama juga dengan poin-poin Tuan Iskandar bagi tahu tadi, iaitu perkara ini sangat-sangat penting. Supaya apa? Supaya apa yang saya ceritakan ni adalah cara untuk kita nak tarik pelanggan. Okay, so kenapa nak kena banyakkan post? Okay, bayangkan macam saya bagi tahu dekat video-video sebelum ini. Bila customer ataupun prospek selalu tengok, mereka akan ingat kita. Cuba bayangkan kalau kita tak selalu post. Mesti kita punya tu akan tenggelam. Post kita tenggelam. Sebab kat feed tu bila kita tak post banyak, kita punya post tu akan kat bawah. So bila orang buka feed, kita tak nampak dah post kita. Tapi kalau kita post banyak kali, setiap kali orang buka feed, dia ni lagi. Buka feed je lagi, dia ni lagi. Buka feed je lagi, dia ni lagi. Bila macam tu, orang akan rasa macam, orang akan ingat kita. Orang macam, dia ni selalu post. Dia akan dapat kita ni apa? Aktif. Bila orang dapat kita ni aktif, orang akan percaya dengan kita bahawa kita ni betul-betul jual produk. Maksudnya bukan sahaja jual produk, maksudnya dia akan nampak kita ni betul-betul seorang usahawan yang berjaya. Sebab apa? Kita tak pernah lemau dengan memposting ataupun mencari ataupun nak menyebarkan kita punya produk dan nak menyelesaikan masalah. Itu cara dia. Banyakkan posting. Okay? So itu tujuan kita nak buat banyak posting. Supaya apa? Supaya orang selalu tengok kita, selalu ingat kita. Okay, insya-Allah. So dia ada subtopik dia. Nak banyakkan posting ni dia ada cara dia, takkan banyakkan posting dia post biasa-biasa tak boleh. So saya nak anda tekankan poin-poin ni. So poin yang pertama adalah gambar ataupun video kena berkualiti, senang cerita cantik dan HD. So kenapa kena buat macam ni? Cuba anda bayangkan kalau anda post gambar-gambar yang tak berkualiti, orang tertarik tak? Customer tertarik tak? Of course tidak. Cara untuk nak tarik customer adalah kita kena posting yang sangat-sangat berkualiti, sangat HD dan cantik. Barulah orang tarik dengan kita punya produk ataupun servis yang kita tengah nak keluarkan. Lagi-lagi kita ni tengah jual kuaci. So gambar kena HD lah, janganlah gambar tiba-tiba 144 megapiksel je. Kan? Nampak kabur. Memang orang tak tarik lah. Kan? Gambar dah macam gambar TV rosak. So siapa nak beli? Kan? So kalau kita nak posting tu pastikan gambar kena ataupun video kena berkualiti. Barulah orang suka nak tengok, baru orang tertarik nak tengok. Bila dia tengok video kita, baru dia akan ambil masa 1 atau 2 minit untuk tengok gambar kita. At least. Kan? Kalau gambar kita tak ada kualiti, nanti dia akan swipe macam tu je. Tapi at least kalau kita ada kualiti, terbuka, dia akan tengok at least 2 minit dia tengok. Oh, cantiklah gambar dia. Kalau video tu 1 minit, 1 minit kita ambil masa dia. Kita dapat ambil masa dia. Sebab apa? Video tu berkualiti. Tapi kalau video tu tak berkualiti, macam tu je. Orang tak ambil endah. Kan? Orang takkan ambil serius dengan kita. Sebab apa? Posting pun macam tu, orang akan nampak kita ni tak profesional. Sama juga macam Tuan Iskandar beritahu tadi. Bila orang akan nampak kita ni tak serius, orang pun takkan ambil serius tentang kita. So, gambar kualiti kena HD. Gambar kena berkualiti, video kena berkualiti. InsyaAllah. Itu poin yang pertama. Okay? Take note. Okay? Sebab saya nak anda semua keluarkan learning point lepas ni. Okay? Yang kedua adalah gambar kena real. Mesti real. Kena genuine. Maksud real dan sebagainya, bukan saya kata tak bagus untuk post gambar-gambar yang dah photoshoot kan, ataupun bahan marketing yang kami sediakan. Itu memang kena post. Tapi kan saya kata banyakkan post. Maksudnya kena post benda-benda yang lain. Contohnya gambar post yang real. Real ni macam mana? Okay, saya kasih contoh. Gambar anda dengan produk. Bila gambar anda dengan produk, orang akan lagi apa? Ini yang paling penting. Saya pernah bagi tahu dekat video sebelum ni, anda kena check balik, iaitu orang akan percaya dengan kita. Bila orang percaya dengan kita, orang akan trust kita, orang akan lagi serius dengan terhadap apa yang kita nak jual. Orang akan tertarik lah. Kalau kita tak serius, kalau kita tak tunjuk kita ni betul-betul jual produk, tak tunjuk kita ni seorang usahawan, maksudnya orang takkan ambil serius lah. Bila orang takkan ambil serius, orang takkan ambil indah tentang kita. Orang takkan ingat pasal kita. Sebab tu kita kena tunjuk
gambar yang real, gambar yang betul-betul bila orang tengok, betul lah dia ni jual produk, betul lah dia ni memang jual kuaci, betul lah dia ni tengah menyelesaikan masalah, betul lah dia ni seorang usahawan. Nampak tak? Bila orang ada perspektif macam tu, dia ambil serius, dia akan check kita, dia akan usah-usah kita dekat FB page kita. Itu yang kita nak tu. Okay, so contoh-contoh macam mana kita nak buat gambar ataupun posting yang real. Saya kasih contoh. Yang pertama adalah COD. COD. Macam mana nak buat COD? Okay, saya kasih contoh. Sangat-sangat basic. Iaitu kalau contoh anda nak buat video. Kan? Video pendek macam dekat TikTok ataupun Reels kan. Boleh post dekat FB page. Contohnya anda dengan on the way pergi COD. Contohnya anda buat video cakap, okay, Assalamualaikum, saya on the way nak pergi COD dekat Subang Bestari. Tapi macam saya kata dekat poin yang pertama, gambar kena kualiti. Janganlah tiba-tiba gambar-gambar tu bergoyang-goyang-goyang. Tak ingat lah. Kan? Pandai-pandai kita kena edit cantik-cantik. Bila kita post tu, bila orang tu tengok tertarik. Ada boleh tengoklah cara-cara usahawan macam mana dia buat video COD. Banyak, ramai usahawan buat macam tu. So boleh tengok, bila orang tengok video COD dan juga gambar COD, contohnya gambar COD, gambar dengan customer. Kalau buat video, perjalanan, sambil-sambil perjalanan nak post tu, tengah COD tu, boleh tak ada masalah. Sangat-sangat real. Bila orang tengok, betul lah dia tengah COD. Dia boleh COD area Subang lah. Dia boleh COD area Pekan lah. Nampak tak? Orang akan ambil tahu. Orang akan macam, dia buat COD. Kalau dia duduk Pekan macam mana? Kalau duduk orang tu baru tahu. Dia boleh buat COD. Baik, aku order sekarang. Nampak tak? Benda tu sangat-sangat simple. Tapi orang apa tertarik? Sebab apa? Benda tu real, dia trust. Okay. So itu COD. Kalau gambar COD macam mana? Gambar dengan customer. Ini saya nak tekankan tentang angle. Okay. Bila gambar dengan customer, janganlah tiba-tiba gambar tu sengit. Kalau gambar sengit, tertarik tak orang nak tengok? Memanglah tak tarik kan? So kita kena gambar tu kena cantik, gambar tu kena angle dia kena betul. Contohnya, lagi bagus saya sarankan gambar customer tu dengan anda dengan produk. Paling penting kena ada produk dengan customer tu. Tapi angle dia, contohnya saya bagi tahu, janganlah gambar customer tu sengit ataupun customer tu gelap dan sebagainya. Angle kena cantik lah. Angle tu kena bila orang tengok tu jelas. So sama juga dengan produk. Janganlah tiba-tiba dia ambil gambar dekat kuaci tu, dia tutup dia punya gambar kuaci. Janganlah. Kan? Pastikan bila dia ambil gambar tu, gambar kuaci tu terang, nampak sifu kudap dan juga gambar customer tu straight dan juga cantik, lawa berkualiti. Sama juga bila anda ambil gambar bersama dengan customer tu. Okay. Sama juga dengan video. Video ni anda pandai-pandailah, boleh kreatif. Banyak anda boleh kasih reference, boleh tengok. Okay. Jangan, tidak ada masalah. Okay, itu untuk angle. Yang seterusnya adalah untuk nak gambar real, restock. Anda seorang ejen. Okay, video ni, bila anda tengok video ni, anda seorang ejen. So bila anda restock, anda boleh buat video. Itu dah boleh jadi satu konten. Nampak tak? Benda sangat simple tapi ramai orang terlepas. Okey, bila dah ada di stock, anda boleh buat video. Video boleh buat apa? Boleh buat apa? Open box kan. Boleh buat video macam stok dah sampai, stok dah restock kan. Bila orang dah tengok, orang akan kata apa? Stok dia dah restock lah kan. Real. Benda tu trust. Orang kata, saya nak order, takut cepat habis. Nampak tak? Itu video. Kalau gambar macam mana? Gambar kita boleh susun kuaci tu elok-elok, ambil gambar. Orang akan lagi tengok, dia banyak stok lah, baik aku order sekarang. Nampak tak? Tapi gambar kena berkualiti. Macam saya kata, video pun kena kualiti. Itu paling penting. Bila orang tengok tu, dia jadi apa? Dia jadi percaya. Dia kata, betul lah dia ada stok, baik aku beli sekarang. Nampak tak? Kita nak macam tu. Okay? So yang terakhir sekali adalah post. Maksudnya post lah, post barang menggunakan JNT dan sebagainya. Itu adalah yang paling penting jugalah. Bila kita post, maksudnya kita buat video on the way nak post GNT ke Pahang dan sebagainya, kan, itu menarik orang. Orang kata, kalau dia duduk jauh, maksudnya anda ni dekat Pahang, dia duduk dekat KL, tiba-tiba dia tengok video anda, dia kata, dia boleh post lah, apa kata saya nak order dengan dia. Ada masalah sebab apa? Anda tunjuk, anda boleh post. So benda tu trust. Kan, tengok anda selalu post tentang, dia selalu post ni, dia boleh selalu COD ni. So bila orang tengok, dia akan macam, betul lah dia buat, betul lah. Yang penting bila kita tengok ni, posting real ni, dia akan orang tengok percaya. Itu je kita nak. Okay, jelas kan? Okay, jelas. InsyaAllah. Okay, so saya akan masuk poin yang ketiga iaitu cantikkan susunan. Cantikkan susunan. So cantikkan susunan ni saya anggap macam anda pergi kedai. Okay, kalau anda pergi kedai tu kotor, kan? Anda rasa anda nak pergi tak kedai tu lagi? Of course lah tidak. Sama juga dengan bila orang tengok page anda. Kalau susunan anda terabur, contohnya susunan terabur ni macam, tiba-tiba post hari ni gambar template warna biru. Tiba-tiba
post pukul 10 tiba-tiba gambar template warna hijau. Nampak tak? Tak konsisten. Orang akan rasa macam dia ni main-main lah. Dia ni tak serius lah dalam usahawan. Dia ni jual apa sebenarnya? Dia ni apa nak kasih persembahan ke apa ni? Dia ni badut ke apa ni? Tak profesional. So bila kita orang tengok macam tu, orang takkan ambil serius dengan kita. So kita kena cantikkan susunan. Bayangkan orang tengok kita ni, orang tengok page kita ni macam kalau terapu kita punya susunan, orang kata kotor. Kalau kita nak bersihkan, kita kena cantikkan susunan kita. Contohnya, gambar template kena konsisten. Contohnya paling saya kasih misima, konsisten dengan 2 warna. Contohnya, warna dark chocolate and white chocolate. Saya kasih contoh. Okay, itu warna template. Bila warna template tu anda konsisten, orang akan tengok, cantik lah, lawa lah. Lagilah orang tertarik nak masuk page anda. Bila orang tengok tertarik page anda, orang akan rasa dia ni profesional. Dia ni betul lah, dia ni betul-betul seorang usahawan. Bila orang ambil serius, orang akan test kita. Orang nak test produk kita. Orang tertarik, orang kata, minat lah dengan produk dia ni. Cantik lah susunan dia, macam mana dia buat ni? Nampak tak? Orang tertarik dengan kita punya bukan sahaja produk, orang tertarik dengan value yang kita tunjuk. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai susunan ni lah. Nilai-nilai yang saya bagi tahu ni. Benda-benda ni nampak kecil, tapi sebenarnya inilah paling penting nak tarik kita punya prospek ataupun customer. InsyaAllah. Okay. So itu adalah yang ketiga. Saya rasa sangat-sangat jelas. Cantikkan susunan ni. Saya rasa anda ada kreativiti anda masing-masing. Okay. So saya pergi kepada poin yang keempat. Headline mesti memukau. Saya ulangi, headline mesti memukau. Kenapa headline mesti memukau? Okay, headline ni saya kasih contoh. Headline ni adalah macam tajuk lah kan. Benda pertama orang tengok bila tengok kita punya posting. Headline ni dekat copywriting lah, dia atas sekali. Okay, headline memukau ni macam mana? Saya kasih contoh. Malam-malam nak makan snack tapi takut gemuk lah, macam mana? Nampak tak? Tapi itu saya punya ayat biasa. Tapi itu dah kira memukau. Bila orang tengok, betul lah. Saya nak bagi tahu headline ni kita kena sentuh emosi orang. Headline ni bila orang tengok, betul lah. Nampak tak saya kata tadi? Saya kasih contoh tadi. Malam-malam nak makan snack tapi takut gemuk. Macam mana ni? Nampak tak? Betul tak? Bila anda nak makan snack malam-malam, ramai orang takut obesity, takut gemuk. Betul tak? So kita ada penyelesaian dengan apa? Makan kuaci. Snack kuaci ni akan menyelesaikan masalah obesity. Bila makan tak akan gemuk. Betul tak? Itu kita nak tu kan. So, ataupun boleh buat headline kan. Tengah drive asyik ngantuk lah kan. Tak ada ke kudapan yang boleh mengaktifkan saya sentiasa dalam perjalanan. Boleh. Nampak tak? Benda tu kita sentuh emosi, sentuh masalah. Tapi kalau boleh kita jangan panjang sangat headline tu. Kita boleh headline tu kita bagi simple dan padat. Bila orang baca tu, dia tertarik. Okay, itu untuk headline. Okay. So bila headline tu kalau boleh kita jangan panjang sangat. Saya bagi tahu tadi. So apa selepas headline iaitu copywriting. Okay. Bila kita post gambar gambar dah cantik dan sebagainya, kita jangan letak copywriting yang terlampau panjang. Jangan tengok terlampau panjang. Sebab apa? Orang malas nak baca panjang-panjang ni. Orang kalau boleh saya kasih simple. Kalau boleh anda kena post copywriting yang jangan pendek sangat. Maksudnya simple dan padat. Bila orang baca, dia seronok baca. Sebab apa? Pendek je. Bila orang tengok pendek, dia rasa macam cepat dia boleh baca. Bila cepat dia baca, dia rasa macam okey. Dan saya rasa nak baca. Sebab apa? Customer ni dia suka benda-benda yang mudah. Dia tak nak suka benda-benda yang remeh. Benda yang ambil masa dia banyak sangat. Itu kita kena ingat tu. Customer memang macam tu. Dan kalau kita seorang prospek, kita nak ambil satu masa untuk tengok benda tu. Kita nak tengok benda tu yang sangat mudah, sangat senang nak faham. So bila ambil satu copywriting yang memikat, padat dan simple tetapi memikat, tetapi yang memukau. Bila orang tengok, betul lah, nak try lah, macam tu. And anda boleh tengoklah copywriting anda, copywriting kami di FB kami ataupun di IG kami, boleh tengok reference, boleh tengok ataupun reference copywriting yang usahawan yang berjaya. Macam mana mereka buat, simple je. Simple, padat tapi memukau. Nampak tak? Itu copywriting yang saya nak. Tapi yang paling penting saya nak letak nombor WhatsApp di copywriting. Supaya apa? Supaya orang mudah. Macam saya kata, prospek suka perkara yang mudah. Bila letak nombor anda, nombor link anda dekat copywriting, orang tahu, terus dia tekan link kat situ. Tak ada tiba-tiba, macam mana nak contact nak kena message dekat FB. Kan susah, baik terus PM lagi mudah. Betul tak? So letak, jangan
jangan lupa untuk letak nombor WhatsApp anda supaya mereka terus direct dengan anda kan, supaya senang bila nak deal tu mudah kan. Sebab apa? Customer ni suka yang mudah. Okey, tu adalah untuk yang keempat, headline mesti memukau. So saya masuk yang iaitu poin yang terakhir untuk banyakkan posting adalah pin post. Okey, pin post maksudnya pin post bila dekat page ni kita boleh pin post kita. Tapi saya nak tekankan post apa yang kita nak kena pin ni. Okey, post yang paling menarik, paling memukau, copywriting yang paling memukau, headline yang paling memukau dan paling banyak like. Paling banyak like dan paling banyak engagement. Maksudnya banyak orang komen. So pin post tu untuk apa? Bila orang buka je page anda, perkara itulah yang diorang tengok. Perkara itulah mereka tengok. Bila mereka tengok tu, mereka akan lagi tertarik. Sebab apa? Itulah post yang paling memukau anda lah. Kan? Paling post yang paling anda punya, bila tengok tu, wah, oh ini ke dia jual? Nampak tak? So post tu yang paling penting kita kena pin. Cari kan. Anda boleh validate bila dah post semua kan. Mana orang suka like, mana orang suka komen, pin post tu. Supaya bila dia tengok, dia terus memukau. Tak adalah dia nak kena cari yang post-post lain pun memukau juga. Tapi pin post tu dulu. Pin post yang paling memukau, copywriting yang paling memukau, headline yang paling memukau. Maksudnya paling gempak. Okey, itu adalah untuk poin yang terakhir untuk banyakkan post. Okey, itu adalah untuk banyakkan post. So apa yang saya nak tekankan adalah buat semua ni. Buat semua ni. Jangan tinggal. Tindakan, bila anda ada komitmen dan tindakan, anda kena konsisten dengan tindakan. Okey, so itu paling penting sekali. Okey, so saya akan masuk poin yang terakhir saya adalah post tu dekat mana tuan? Pin post adalah poin yang kelima. Dekat personal dengan page lah. Yes, betul. Personal dengan page, yes. So dekat personal dengan page ni kita boleh, bila orang tengok, dia akan tertarik lah. Bila orang tengok, okey, inilah dia. Inilah apa yang kita jual. Sebab apa? Kita dah tunjuk yang ni yang paling memukau. So memang orang akan memukau lah. Sebab dah ramai like, orang akan tengok, banyaknya like, banyaknya komen. Lagi orang tertarik. Okay, so saya akan pergi, saya punya tajuk yang terakhir adalah letak nombor WhatsApp anda di page anda. Yang pin post tu saya nak tambah sikit. Maksudnya yang like dengan komen tu. Kalau kita nak banyakkan like komen, macam Tuan Imran cakap, pilih satu post yang selain daripada headline, selain daripada gambar dan sebagainya, cari post yang paling banyak like, yang paling banyak komen. Tapi cara dia tu macam mana nak dapat paling banyak like, paling banyak komen? You ambil daripada customer you, you contact balik customer you, fans you dan sebagainya, cakap jangan lupa follow IG ni. Jangan lupa add friend FB ni dan like post-post kita ya. So daripada situ you akan dapat satu post yang memang orang kata power. Dia punya post tu, like dia tu power, komen dia power. Bila orang nampak sekali you pin post yang post like banyak, komen banyak, dia terus tertarik dalam kedai online. Okey, itu antara tips insya-Allah. So terus ke topik seterusnya. Okey, topik yang terakhir saya akan letak adalah kita pergi ke letak nombor di page anda. Okey, letak nombor di page anda ni sama juga dengan bila anda letak nombor di copywriting. Tapi ini untuk memudahkan juga. Macam saya kata, customer suka perkara yang mudah. Bila dia buka page, bila anda letak nombor WhatsApp anda, dia akan tengok, oh dia ada nombor telefon, terus contact. Kadang-kadang dia tengok gambar je. Tapi yelah, kita bila anda tengok page-page usahawan yang berjaya, semua letak nombor telefon mereka. So kena letak. Tapi nombor telefon ni kena letak link supaya apa? Terus ke WhatsApp anda. So tak adalah dia terus tekan ke call, tak adalah dia kena save terus, tak ada. So cara nak letak link adalah letak yang www.whatsapp and letak nombor telefon. So kalau anda nak tahu macam mana, anda boleh tengok dekat FB kami, ada satu copywriting tu, anda boleh nampak ada link tu, anda boleh copy, just letak nombor telefon anda je. Potong je nombor telefon kami, letak je nombor telefon anda. Sangat-sangat mudah. Okey, so macam mana nak letak nombor WhatsApp di page anda? Okey, so senang sahaja.
Saya rasa anda semua tahu, tapi saya bagi tahulah. Kalau anda tak tahu, anda boleh buka lah dekat YouTube reference yang lagi sangat mudah. Tapi saya bagi tahu yang sangat yang simple, iaitu yang pertama sekali anda pergi setting. Pergi setting, pergi page anda. Kat page anda tu ada tekan setting, ada button setting, tak silap saya. So pergi tekan button setting. So bila anda pergi button setting tu, anda ada boleh edit di bio. Bila ada edit di bio tu, anda boleh letak link WhatsApp anda. So bila dah letak link WhatsApp anda dekat page anda, automatik dia buka je dekat sebelah, tak silap saya sebelah kiri tu. Sebelah kiri. Bila dapat tu dah ada letak nombor telefon tu. Dia ada edit jugalah, dia punya address dan sebagainya, macam apa Tuan Iskandar dah bagi tahu tadi. Yang atas kali tu. Dia ada letak address dan sebagainya, dia ada letak link tu. So letak link tu penting. So bila orang dah tengok gambar dan sebagainya, dia dah tertarik kan, dah tengok pin post pin kita pun dah tertarik. So dia rasa dia nak contact. Kadang-kadang dia tengok gambar je kan. Kadang-kadang dia tengok gambar. So orang-orang yang tengok gambar ni kita kena ambil berat juga. So kita terus letak nombor link kita di page kita terus. So dengan apa? Dengan cara itu memudahkan mereka. So tekan je terus masuk, terus direct dengan anda. Sangat-sangat mudah, betul. Okey, itu adalah cara letak nombor WhatsApp di page. Di page FB. Okey, sama jugalah di personal, tak silap saya kalau boleh lah. Di personal pun boleh, tidak ada masalah, sama je. Okey, so saya rasa itu sahaja pada video kali ini. Mungkin panjang sikit, tapi saya nak tekankan, keluarkan learning point anda. Keluarkan learning point anda. Setiap video, setiap modul, kita wajibkan semua keluarkan modul supaya apa? Supaya anda tak terlupa. Bila anda terlupa, anda boleh tengok balik dekat buku yang anda tulis tu, ataupun anda boleh check balik dekat WhatsApp group kan. Tiba-tiba ada anda dah post dekat WhatsApp group yang anda punya learning point tu. So jangan lupa untuk keluarkan learning point. So saya nak tekankan, dah tahu semua ni, buat, committed. Tindakan tu kena ada. Bila ada tindakan, kita kena konsisten. Bila dah ada tindakan, konsisten dah ada, insya-Allah anda akan berjaya. InsyaAllah. So saya rasa itu sahaja pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. InsyaAllah. Kita jumpa next video. Bye. Bye. Berapa minit?